Baik, untuk memperincikan isu ini dengan lebih lanjut, bersama kita di talian ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam, pakar kajian strategik dan anti keganasan UNIMAP. Baik, Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Prof, seperti yang kita sudah sedia maklum, tindakan Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam mempertahankan freedom of speech di negaranya telah menimbulkan gelombang kritikan selain seruan dari kalangan negara-negara Islam untuk memboikot apa saja produk atau jenama keluaran Perancis. Sebabnya atau puncanya, Macron membenarkan penghinaan ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad SAW atas dasar kebebasan bersuara, sedangkan dia tahu ia satu isu sensitif bagi umat Islam. Selain kenyataannya itu juga kita faham ataupun kita tahu bertentangan dengan ikrarnya untuk memerangi radikal Islam di Perancis. Oleh itu bagaimana Prof melihat perkara ini? Ya, terima kasih Syahira dan juga semua penonton untuk rancangan ini. Pertama sekali, saya sering menyatakan bahawa dalam banyak aspek berkaitan dengan urusan politik dan juga isu-isu konflik dunia, kenyataan dibuat oleh pemimpin-pemimpin politik ataupun oleh selalunya oleh Perdana Menteri ataupun oleh menteri-menteri tertentu, dan keadaan yang sama juga berlaku di luar negara dalam kes di France ataupun di Perancis pada hari ini, termasuklah di Malaysia juga. Dan apa yang berlaku adalah kenyataan politik yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin politik sebenarnya secara tidak langsung memberikan satu kesan yang tidak elok kepada kestabilan negara dan juga kepada rakyat ataupun terutama sekali kepada kumpulan atau etnik tertentu ataupun penganut-penganut agama tertentu. Kerana kita harus jelas bahawa pemimpin politik ini biasanya mereka membuat kenyataan, mereka melafazkan sesuatu ayat daripada mulut mereka atas kapasiti politik. Ianya tidak berdasarkan sesuatu yang realiti. Itu yang banyak berlaku. Dan inilah sebabnya kalau kita lihat Macron ini, kalau Emmanuel Macron sebagai Presiden, Perdana Menteri, Presiden Perancis sebenarnya, beliau itu mempunyai satu sikap yang agak ekstrim. Contohnya sebelum beliau membuat serangan kepada penganut Islam, beliau juga telah membuat satu serangan kepada orang-orang Britain melalui satu majlis rasmi yang dilakukan pada tahun ini juga pada bulan Februari, di dalam satu majlis meraihkan beberapa orang Britain yang diberikan kewarganegaraan Perancis. Dan juga beliau dalam majlis itu telah membuat satu ucapan yang tidak disenangi oleh kerajaan Britain dan juga mengkondem pihak kerajaan Britain. Dan kita dapat lihat attitude beliau itu agak ekstrim sebenarnya. Dan juga kemudian beliau juga sekarang ini memberikan satu kenyataan yang juga ekstrim kepada penganut-penganut Islam. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya beliau itu sendiri mempunyai satu masalah yang mana attitude-nya agak ekstrim dan telah dinyatakan kepada orang ramai. Okey, itu satu perkara. Yang keduanya, saya juga melihat bahawa kebanyakan pemimpin politik, terutama sekali dalam kes Macron ini, beliau tidak menyedari bahawa tindakan beliau itu sebenarnya adalah bersifat ekstrim ataupun beliau itu adalah radikal. Dan ini yang banyak berlaku dalam kebanyakan konflik di seluruh dunia, termasuk terutama sekali di Perancis pada hari ini. Kita dapat melihat bahawa kenyataan dibuat secara ekstrim, tindakan dibuat secara radikal, dan juga sehingga boleh mendatangkan kemusnahan yang banyak. Tapi mereka itu tidak menyedari bahawa mereka telah melakukan satu gesaan kepada masyarakat untuk bertindak di luar batas ataupun mengapi-apikan masyarakat dan sebagainya. Jadi ini yang saya kata kadang-kadang dilema yang berlaku di kalangan pemimpin politik, yang mana kenyataan mereka itu bersifat kepentingan. Okey, sama ada kepada parti ataupun kuasa ataupun pihak-pihak tertentu. Yang kedua, mereka itu sendiri tidak menyedari bahawa mereka adalah ekstrim. Mereka mungkin condemn sesetengah pihak bahawa
anda ekstrim dan sebagainya, tapi sebenarnya dia sendiri telah memberikan satu kenyataan yang ekstrim. So ini yang kita harus fahami, ya. Dan dalam kes ini saya melihat bahawa Macron telah mengambil satu tindakan yang tidak bijak. Baik, kita harus jelas bahawa pembunuhan yang berlaku di sekolah yang berakhir dengan memenggal kepala guru itu telah berlaku. Okey. Jadi sebagai pemimpin politik, okey, dalam kes Macron ini, anda seharusnya menjadi satu pihak yang meredakan suasana, meredakan tekanan. Tetapi itu tidak berlaku. Malah Emmanuel Macron telah memberikan satu reaksi yang agak keras, yang secara direct telah membangkitkan lagi kemarahan, ya. Dan ini telah memberikan satu inspirasi kepada pihak-pihak tertentu, terutama sekali pihak majalah, menerbitkan semula Charlie Hebdo, menerbitkan semula karikatur Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah keadaan menjadi keras, tension, ya, berlaku kerosakan dan sebagainya, kemudian Emmanuel Macron menukar nadanya. Dan kita boleh melihat bahawa beliau mula memberikan satu kenyataan, iaitu kenyataan beliau tidak menuju kepada semua orang Islam, tetapi hanya kepada segelintir Islam Muslim yang ekstrim. Jadi kita lihat sebenarnya ini adalah satu kenyataan yang bersifat apologetik, ya, ataupun permohonan maaf secara tidak langsung, yang itu mengubah nada setelah berlaku kesilapan. Itu realiti yang berlaku. Ya. Baik, Prof. Jika kita sedia maklum, Perancis adalah sebuah negara sekular yang cuba untuk mempertahankan nilai-nilai sekularnya dalam usaha memerangi penularan fahaman radikal Islam itu sendiri. Namun tindakan negara itu melihat bahawa sekularisme sebenarnya tidak begitu membantu dalam menyekat kewujudan kumpulan ekstremis pemisah atau pelampau Islam. Komen Prof bagaimana? Baik. Sebenarnya apa isu yang kita bicarakan tentang freedom of speech dan sebagainya inilah satu masalah yang saya sering nyatakan bahawa double standard, ataupun bersikap talam dua muka, dan ini sebenarnya berlaku dalam kes di Perancis dan juga berlaku di kebanyakan negara, ya, terutama sekali negara-negara yang bukan majoriti Muslim, yang mana Muslim adalah minoriti di negara-negara tersebut. Perkara ini sering berlaku. Dan kita lihat sebenarnya apabila masyarakat ataupun negara tersebut telah diberikan satu penjelasan, satu ruang, satu peluang yang sangat besar atas nama demokrasi, maka pelbagai perkara cuba diberikan justifikasi, ya. So sehingga kan ada gerakan-gerakan kelompok-kelompok yang disebut sebagai left ataupun right extreme, ataupun far right extreme contohnya, yang memperjuangkan tentang gender, yang memperjuangkan tentang sesuatu agenda, even anti-immigrants, anti-religious pun ada, ataupun yang memang go for anti-demokrasi. So semua itu dibenarkan di negara-negara tersebut, okey, sehingga mewujudkan pelbagai fraksi ataupun pelbagai kelompok-kelompok atas perjuangan-perjuangan tertentu. Dan kemudian kita dapat melihat bagaimana double standard itu berlaku apabila mereka membuat kutukan-kutukan contohnya kepada orang yang berwarna, ataupun orang yang berkulit hitam, ataupun kulit sawo matang seperti orang Asia, maka itu disebut sebagai racism, ataupun racist. Kemudian apabila ada kelompok yang memberikan satu kutukan kepada agama Yahudi contohnya, maka diberikan satu jolokan nama seperti anti-Semitism. Termasuklah di Malaysia pun mana-mana negara yang apabila kita tidak bersetuju dengan tindakan oleh Israel contohnya, maka kita membuat kenyataan dan kita disebut sebagai anti-Semitism. Tapi apabila mereka ataupun ada pihak-pihak yang membuat kutukan kepada Muslim, kepada Islam, itu tidak disebut sebagai anti-Islam, dan malah itu diberikan satu konotasi dan juga satu kelapangan atas
perkara yang dinamakan sebagai freedom of speech ataupun kebebasan bersuara. Jadi inilah ketidakadilan yang berlaku dalam satu masyarakat itu yang mengakibatkan masalah besar. Jadi saya melihat bahawa perkara ini perlu ada satu keikhlasan pimpinan politiknya ataupun mana-mana pihak yang berurusan dengan masyarakat di luar itu harus jelas, harus faham dan juga harus maknanya cakap buat seperti apa yang dilapaskan. Kalau tidak, maknanya masalah itu akan berterusan dan mencipta lebih banyak masalah. Ya. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Profesor Madya Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam yang merupakan pakar kajian strategik dan anti keganasan UNIMAP kerana sudi bersama kami bagi mengulas tentang isu ini.